KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda, Wani Kerry. Okey, sebelum Wani nak perkenalkan subjek kita pada hari ini, Wani ingin memberitahu kepada anda semua tentang kes harian kita adalah sebanyak 19,819 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey, untuk subjek kita hari ini, satu subjek yang agak menarik juga iaitu subjek sains rumah tangga. Subjek ini sebenarnya skop dia luas. Ramai nak tahu apa bidang pekerjaan yang boleh diceburi dengan subjek ini. Luas sebenarnya skop pekerjaan untuk subjek sains rumah tangga ni. Tapi sebelum tu mungkin anda tertanya macam kita punya studio hari ni agak berbeza, agak meriah kerana ialah hari kemerdekaan kita makin menjelang tiba dan Sukses SPM telah pun mendekorasi studio untuk dapatkan feeling dan semangat patriotisme kita sepanjang kelas kita berlangsung pada hari ini. Jadi jom tanpa melengahkan masa, kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan seorang penolong kanan co-kurikulum di SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Eliza binti Elias. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Salam. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cikgu, ni bukan pertama kali kita bersama dan hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu Eliza untuk subjek sains rumah tangga. Selamat datang ke studio Sukses Cikgu. Ya, tapi sebelum Wani nak tanya topik apa yang akan Cikgu ajar hari ini, seperti biasalah Cikgu pun dah tahu, datang ke studio mestilah kena buat sanitasi dulu di sebelah sini sebagai langkah pencegahan awal. Jadi Cikgu boleh pakai hand sanitizer yang disediakan. Okey. Kemudian barulah Wani pula pakai. Okey, hand sanitizer dah pakai, jarak 1 meter pun dah jaga dan pemakaian pelitup muka akan kekal sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi sekarang ni Cikgu, sebelum nak tanya tajuk lah, kita nak berkenalan dulu dengan 6 murid dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ke tu? Murid-murid, jangan lupa buka mikrofon tu. Kak Wani nak juga dengar suara awak semua. Sihat ke? Hai. Sihat. Okey, Alhamdulillah. Barulah semangat dengar suara anak murid Cikgu Eliza hari ini. Jadi jom, boleh tak Kak Wani nak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda? Kita mulakan dengan Nur Ferina dahulu. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ferina Syaila binti Muhammad Andri. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengacara. Pengacara? Wow, mana tahu lepas ni boleh jadi pengacara sukses pula kan Cikgu? Tu dia. Sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Siti Nur Najiha. Hai, nama saya Siti Najah binti Azizan. Cita-cita saya ingin menjadi designer. Designer? Fashion designer? Ya. Wow, satu cita-cita yang agak menarik di situ. Baik, seterusnya kita ada Syadatul. Hai, nama saya Siti Syaratul Aisyah binti Hassan. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Menjadi seorang jururawat. Baik. Okey, seterusnya kita nak tanya Nurina. Nurina, bagi tahu nama, umur dan juga pandangan Nurina mengenai subjek sains rumah tangga ini. Silakan. Nama saya Nurina Kehani binti Abdul Aziz. Saya sekolah di SMK Methodist Kuala Lumpur. Cita-cita saya ingin menjadi songwriter. Pandangan saya tentang subjek SRT ni ialah
satu subjek yang mudah untuk murid-murid target A, dan bagi saya mudah untuk skor dalam peperiksaan. Target Wow. ini mudah. Itu yang kita ingin dengarkan, cikgu. Senang nak dapat A. Kegemaran semua murid-murid di sekolah. Okey. Seterusnya kita ada nak tanya Felicia. Selamat siang, nama saya Felicia. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang pelukis. Dan pandangan saya terhadap subjek SRT ialah subjek SRT ini sangat interesting dan dia senang untuk skor dalam SPM. Itu dia jawapan yang kedua, senang untuk skor. Wow, makin suka hati Cikgu Eliza lepas ni. Alright, dan akhir sekali kita ada Balkis. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Balkis. Cita-cita saya ingin menjadi seorang profesor. Pandangan saya tentang subjek SRT ni sangat menarik. Bidang yang luas untuk kita punya kerja masa hadapan dan sangat senang untuk skor untuk SPM. Alright, terima kasih Balkis. Kita dah dengarkan dan kita dah berkenalan dengan ke-6 murid Cikgu Eliza hari ini. Dan sekarang ini Cikgu, sebelum Cikgu mengajar, boleh tak Cikgu kongsikan tajuk yang telah Cikgu pilih dan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, untuk hari ni tajuk kita ialah tajuk makanan pemakanan. Yang mana tajuk ni agak luas. Ada lebih kurang 6 sub tajuk. Jadi hari ini kita akan buat 3 dahulu tajuk. Yang mana dalam tajuk ni kita akan lihat tentang apakah maksud makanan, pemakanan. Kita akan tengok dalam makanan tu apa nutrien yang ada. Yang mana orang nak jaga diet, pemakanan sihat. Jadi nutrien tu yang kita kena tahu. Kemudian dalam tajuk ni juga kita akan lihat tentang pencernaan. Bagaimana kita makan, bagaimana pencernaan tu berlaku dalam organ badan kita, organ pencernaan kita. Dan akhir sekali tajuk yang terakhir yang kita akan lihat ialah tentang diet seimbang. Apa yang mempengaruhi diet kita sepanjang kehidupan kita. Jadi 3 tajuk ni yang kita akan lihat pada hari ini. Okey, itu dia. Satu tajuk yang Wani sendiri pun tak sabar nak tengok, nak belajar sekali tentang makanan dan pemakanan siri 1. Tapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri hari ini untuk subjek Sains Rumah Tangga, dan khususnya tajuk yang akan kita sama-sama belajar adalah makanan dan pemakanan siri 1 bersama dengan Cikgu Eliza binti Ilyas dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Alright, jadi murid di atas talian, kalau anda semua sudah bersedia untuk pembelajaran kita hari ini, boleh tak Kak Wani nak tengok thumbs up dan juga senyuman paling lebar dari anda semua? Okey, nampaknya semua penuh bersemangat di petang hari ini. Cikgu macam mana cikgu? Dah bersemangat ni cikgu? Okey. Alright, jadi jom kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, jadi hari ini kita akan lihat tajuk makanan pemakanan siri yang pertama. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, ada 6 topik kecil, subtopik yang ada dalam tajuk kita ini. Jadi kita akan lihat 3 sahaja untuk hari ini, iaitu keperluan makanan, nutrien dan fungsi, sistem pencernaan dan penyerapan dan juga diet seimbang. Jadi yang 3 lagi ni kita akan lihat pada pelajaran yang akan datang. Okey. So ini kita mulakan tajuk Baik, kita. mari cikgu. Alright. So dalam tajuk makanan pemakanan kita ada banyak maksud dan istilah. Jadi untuk setiap maksud dan istilah ni murid kena tahu. Apa perbezaan maksud untuk makanan, pemakanan, nutrien, pelawas, pencernaan, penyerapan dan enzim. Jadi yang ini semua saya rasa mereka dah belajar. Okay, jadi cuma nak di-highlightkan dekat sinilah bahawa dalam bahagian ini, dalam 3 tajuk yang saya nak sampaikan ni, tajuk ini sangat memberi perlu murid-murid tahu perbezaan setiap maksud dan istilah. Okey. Jadi kita beralih kepada ini diet seimbang dan diet.
Saya rangkumkan semua dalam satu slide ini. Jadi mereka kena tahulah. Okey, seterusnya. Lepas kita dah tahu tadi apa maksud makanan, pemakanan, nutrien semua tu, maka seterusnya mereka kena tahu pula dalam makanan tu apa nutrien yang ada. Jadi dalam makanan kita tahu bahawa ini 3 nutrien yang utama dalam pemakanan kita. Yang mana setiap nutrien ini mereka ada fungsi mereka tertentu. Macam contoh karbohidrat, fungsi utamanya membekalkan tenaga. Protein, fungsi utama untuk tumbesaran. Manakala nutrien pencegah penyakit iaitu vitamin dan garam mineral. Itu untuk lebih kepada mencegah penyakit. Dan kalau dalam makanan-pemakanan pula, yang mana kita kena ambil lebih, yang mana kita kena kurangkan, semua ini kita akan pelajari. Iaitu murid kena tahu apa fungsi-fungsi setiap nutrien. Malah kalau untuk vitamin, mereka kena tahu setiap nama-nama nutrien, nama-nama saintifik nutrien. Contoh, vitamin B1, nama saintifiknya thiamina. Apa pula fungsi thiamina? Mereka kena tahulah untuk setiap nutrien ini. Jadi dalam subjek ini juga mereka juga kena tahu sedikit sebanyak apakah bukti dalam makanan itu mengandungi nutrien tersebut. Jadi di dalam di sekolah mereka akan membuat uji kaji. Uji kaji untuk menentukan kehadiran nutrien di dalam makanan itu. Jadi uji kaji yang dijalankan ini, mereka kena tahulah apa bahan uji kaji itu, apakah tujuan uji kaji itu dan apakah hasil daripada uji kaji itu. Jadi uji kaji yang biasa kita lakukan adalah ke atas nutrien karbohidrat, protein dan lemak. Ini kiranya eksperimen lah kan cikgu? Ya, eksperimen. Mereka akan ambil roti katakan roti, kita tahu ada karbohidrat. So kita nak menguji betul ke dalam roti ada karbohidrat. Jadi mereka akan lakukan eksperimen itu dalam makmal lah. Jadi kalau contoh karbohidrat kita menggunakan larutan iodin. Jadi hasilnya kita akan lihatlah apa hasil dia yang menentukan bahawa itu roti itu mengandungi karbohidrat. Jadi setakat ini mereka dah lakukan semua uji kaji ke belum cikgu? Setakat ini memandangkan COVID, sekolah pun sering kali ditutup. Jadi ada sekolah yang telah laksanakan, mungkin ada sekolah yang belum laksanakan. Jadi dengan adanya TV Didik ni, at least mereka dah nampak macam mana uji kaji ini dilaksanakan lah. Yang dah laksana tu alhamdulillah lah, mereka lagi akan lebih faham lah bagaimana uji kaji itu telah dilaksanakan. Jadi untuk uji kaji kita akan lihat ujian iodin, Milon, Benedict dan emulsi. Ini semua untuk uji nutrien. Jadi penting juga untuk mereka ketahui lah. Ini adalah ujian makmal untuk mengetahui tentang kehadiran nutrien. Okey, kita beralih pula kepada topik yang subtopik yang lain iaitu tentang pencernaan. Jadi untuk tajuk pencernaan, apa itu pencernaan semua ada. Iaitu definisi tadilah, apa maksud pencernaan, penyerapan, dan bila kita cerita tentang pencernaan penyerapan, nama enzim. Apa itu enzim telah ada dalam tadi, apa maksud enzim. Jadi dia tak lari bila kita belajar tentang pencernaan penyerapan, enzim, hasil pencernaan, hasil tindak balas mereka kena tahu. Jadi sebelum mereka tahu tentang pencernaan, mereka kena tahu dulu organ-organ. Organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Antaranya organ yang terlibat ialah mulut. Of course lah sebab kita makan kat situ. Kemudian setiap organ pencernaan ini, nutrien yang masuk akan bertindak balas di tempat yang berbeza. Contoh, karbohidrat. Karbohidrat biasanya proses pencernaan yang akan berlaku ialah di mulut, duodenum dan juga di usus kecil.
Manakala kalau protein, tengok pencernaan berlaku bukan di mulut, walaupun makanan masuk melalui mulut, tetapi pencernaan akan berlaku di perut. Perut. Perut, duodenum dan usus kecil. Sama juga kalau lemak. Kita makan pisang goreng, nasi lemak, benda yang berlemak, pencernaan akan berlaku hanya di duodenum dan usus kecil. Jadi di sini kesimpulan kita boleh buat ialah tempat pencernaan yang utama yang penting adalah di duodenum dan di usus kecil. Jadi bila ini baru kita kenal tentang organ. Belum lagi enzim yang terlibat dalam pencernaan tadi. Kemudian lepas kita dah tengok pencernaan, dah habis cerna, dia dah proses makanan kita, sekarang ni nutrien itu akan diserap pula ke dalam usus kecil. Yang mana dalam usus kecil ni, dia akan serap yang paling halus, yang mana nutrien itu akan dibawa ke seluruh badan kita. Jadi bila dah dicerna, protein menjadi asid amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asid lemak, dia akan diserap ke dalam usus kecil kita melalui struktur villus. Jadi struktur villus ni kita kena tahu pula nama-nama struktur ni, sebab dia akan berfungsi. Mereka ada fungsi mereka sendiri. Dan setiap nama ni kita kena tahulah, sebab dia ada perjalanan dia. Untuk ke sistem limfa ke, untuk ke salur darah ke, Jadi dia ada fungsi dia. Contoh yang saya tunjukkan inilah. Makna semua nutrien hasil pencernaan akan diserap melalui sel epitelium ke kapilari darah, ke vena dan ke disimpan ke dalam hati. Jadi semua ni setiap proses tu mereka kena tahulah. Setiap perjalanan makanan kita itu. Alright. Jadi yang ini pula pun sama, yang seperti mana saya nyatakan tadi, struktur ini dia ada beza. Kalau untuk yang makanan berlemak, untuk makanan seperti vitamin yang larut lemak, perjalanannya akhirnya akan dimasuk ke dalam salur darah. Kalau kita lihat, kalau yang tadi karbohidrat, protein, pengakhirannya disimpan dalam hati sebelum diedar ke seluruh badan. Tapi kalau untuk asid lemak, makanan yang berlemak, vitamin yang larut lemak, pengakhirannya dihantar ke dalam salur darah kita. Alright. Jadi itu untuk proses pencernaan dan penyerapan. Dan untuk tajuk yang terakhir kita adalah untuk hari ini ialah diet. Diet. Apa tu diet? Tadi kita dah tengok maksud diet awal tadi. Saya dah kumpulkan semua. Jadi diet murid kena tahulah apa makna. Ada beza faktor diet, diet dan diet seimbang. Diet seimbang tu maksudnya mengambil nutrien yang lengkap dengan kadar kuantiti yang diperlukan oleh badan. Tak ada berlebih, tak ada kurang. Kalau lebih tu yang menyebabkan kegemukan, obes dan sebagainya. Jadi ini kita akan lihat. Jadi untuk faktor diet, setiap individu kita semua, bila kita makan, ada faktor yang mempengaruhi kita makan. Jadi faktor-faktor ini ni. Ada 8 faktor yang mempengaruhi diet setiap orang. Jadi saya rasa saya takkan terangkan detail lah sebab kita nak pergi kepada slot soalan. Jadi murid kena tahulah faktor-faktor ini, cara menerangkan faktor ini. Kita ada 8 faktor. Jadi daripada faktor itulah kita kena juga seimbangkan dengan piramid makanan. Pemakanan kita juga kita kena kaitkan dengan piramid, yang mana murid kena tahu aras, ada berapa aras, berapa kuantiti yang diperlukan untuk setiap aras, apa nutrien-nutrien untuk setiap aras. Jadi mereka kena tahulah yang ini. Jadi kita terus kepada segmen soalan lah. Ini yang menarik ni. Kita nak tengok sama ada mereka faham atau tidak apa yang telah dijelaskan oleh cikgu sebentar tadi. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama kita. Alright. Ini soalannya. Maklumat berikut adalah tentang maksud tadi. Maksud. Jadi sangat penting untuk tahu maksud ni.
Jadi dalam bagi istilah dalam bidang makanan dan pemakanan. So X, bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejat atau cecair. Y, pemakanan ialah kajian saintifik terhadap pengambilan makanan dan fungsinya kepada tubuh. So apakah istilah yang berkaitan dengan maksud X? Untuk 2 markah, siapa nak jawab untuk X dahulu? Siapa nak cuba? Tak pun, Kak Wani pilih lah ya. Nampaknya tak ada siapa berani untuk volunteer dulu. Kak Wani akan pilih Nurina. Ya, saya. Okey, sila beri jawapan anda untuk X. Untuk X, jawapannya adalah makanan. Manakala Y, jawapannya adalah pemakanan. Okey, kita tengok jawapan tu. Ya. Jadi maksud makanan ialah suatu bahan yang kita boleh makan sama ada pepejat atau cecair dan mengandungi nutrien. Itu kita panggil makanan. Apa-apa sajalah yang kita makan. Ya. Pepejat tu nasi, contohnya roti. Cecair ni apa jenis liquid. Itu ialah makanan. Pemakanan adalah satu kajian saintifik yang dilakukan di makmal. Ya. Okey, kajian saintifik tentang makanan yang mana ada nutrien banyak, nutrien semua ni kajian yang dilakukan di makmal untuk mengetahui kandungan nutrien. Okey, ini kita panggil pemakanan. Tapi kalau lihat di situ pun cikgu, Y tu kalau siapa yang bijak dah nampak dah ada jawapan di situ. Ya, betul. Okey, jadi 2 markah untuk Nurina seperti tadi. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Tadi saya dah terangkan tentang makanan, kemudian kita nak tahu dalam makanan itu ada nutrien apa. Okey, ini berkaitan dengan nutrien. Dan saya dah sebut tadi, setiap nutrien kita kena tahu fungsi. Macam tadi saya kata karbohidrat. Apa fungsi karbohidrat? Protein, fungsi protein. Lemak, asid askorbik. Asid askorbik itu vitamin C. Apa fungsi vitamin C? Jadi semua ni dalam tajuk kita ni memang semua pelajar kena tahu fungsinya. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat fungsi untuk vitamin X, membantu penglihatan pada waktu malam. Manakala fungsi vitamin Y membantu pencernaan dan penyerapan protein dan karbohidrat. Jadi dia nak tahu apa nama protein ini yang menjalankan fungsi ini. Okey, boleh saya dapatkan jawapan? Siapa nak cuba? Okey, Kak Wani pilih Balkis. X, jawapan dia retinol, vitamin A. Y, jawapan dia riboflavin, vitamin B2. Ya. Okey, betul. Okey, Jadi, kenapa saya letakkan atau di sini? Jadi, nama retinol itu adalah nama saintifik untuk vitamin A. Jadi, pelajar boleh pilih ataupun boleh letakkan mana-mana jawapan yang betul lah. Sama ada retinol ataupun dia letakkan vitamin A. Sama juga fungsi Y, vitamin Y membantu pencernaan dan penyerapan untuk protein dan karbohidrat. Jadi vitamin itu ialah vitamin riboflavin. Ataupun pelajar juga boleh letak sebagai vitamin B2. Jadi kenapa B ni dia ada banyak kan, kita panggil B kompleks. Betul. Jadi dia ada B1, B2, B3 dan sebagainya. Jadi pelajar boleh tulis mana-manalah. Ya. Okey. Baik cikgu, kita dah jawab 2 soalan. Ini kira soalan mudahlah kacang untuk mereka semua cikgu. Betul. Lepas ni mana tahu cikgu ada sediakan soalan yang makin sukar. Kalau anda nak tahu apa bentuk soalan yang akan diberikan, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Rumah Tangga bersama dengan Cikgu Eliza binti Elias dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jadi kita nak sambung dengan pembelajaran kita untuk soalan yang ketiga. Jadi murid di atas talian macam mana? Masih bersemangat lagi ke tidak nak jawab soalan seterusnya ni? Okey? Alright, semangat tu memang Kak Wani suka. Okey, jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan kita pada hari ini. Persilakan cikgu. Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga. Okey, rajah di bawah menunjukkan contoh makanan. Okey, yang ini kita kena kaji dulu gambar-gambar ini sebelum kita kena jawab. Right?
Jadi kalau kita lihat contoh makanan A, susu dan ikan. Jadi susu dan ikan ni sumbernya adalah nutrien yang ada dalam susu ikan adalah protein. Manakala kalau kita tengok gambar B, B ada minyak jagung, margarin, minyak sapi. Semua jenis berminyak, lemak. Nutriennya adalah lemak. Manakala kalau kita tengok sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran adalah golongan vitamin dan garam mineral. Okey, so soalannya, nyatakan kedudukan aras dalam piramid makanan. Tadi saya dah tunjukkan piramid makanan kan? Ya. So dalam piramid makanan tu, kumpulan nutrien-nutrien ini berada di aras mana? Jadi dekat sini murid kena tengok gambar, kena pasti nutrien dahulu, baru mereka boleh tentukan kedudukan aras untuk setiap makanan ini. Okey. Jadi jom kita nak tanya Syahdatul. Apa kedudukan setiap pemakanan itu, Syahdatul? Okey, untuk A, RS 3. Yang B, RS 4. Yang C, RS 2. Okey, betul. Bagus, Jadi maknanya dia fahamlah gambar ini apa nutriennya dan kemudian kedudukan dalam piramid makanan. Okey, kita beralih pula. Okey, soalan ini tadi saya telah terangkan tentang uji kaji yang dilaksanakan di dalam makmal. Uji kaji untuk mengenal pasti nutrien. Okey, kita tengok soalan. Marina telah menjalankan beberapa uji kaji ke atas makanan A, B dan C. Jadual di bawah menunjukkan maklumat hasil daripada uji kaji tersebut. Jadi, untuk makanan A, ujian Milan dia menghasilkan mendakan merah. Ujian Aidin tak ada apa-apa perubahan. Ujian Benedict pun tiada perubahan. Jadi, ini Milan nutrien apa? Tadi kita dah tengok tadi. Ya. Kemudian B, Milan tak ada perubahan pula. Tapi pada Aidin dia bertukar kepada biru. Dan ujian Benedict tak ada perubahan. Maknanya dekat sini apa nutrien yang terhasil? Okey. Kemudian C, tiada perubahan untuk uji kaji Milan, tiada perubahan pada Aidin, tapi ada hasil mendakan merah kepada makanan C. Okey. Jadi kita kena kaji pula jadual ni untuk kita nak tentukan ini uji kaji untuk nutrien apa. Right? So, berdasarkan jadual di atas, apakah nutrien yang terdapat pada makanan tersebut? Okey, kita tengok balik. Okey, boleh nyatakan untuk A ni apa uji kajinya? Ada yang nak volunteer ke nak panggil Kak Wan ni panggil nama? Farina, nak cuba? Ya, saya. Okey. Kita minta Farina dulu. Okey, untuk jawapan A, protein. B, karbohidrat. Dan C, glukosa. Ya, Betul. Jadi, jadi maknanya dia ingatlah uji kaji yang dilaksanakan, maknanya untuk uji kaji protein iaitu uji kaji Milan. Untuk hasilkan tahu kehadiran protein ialah melalui uji kaji Milan. Untuk mengetahui kehadiran karbohidrat, uji kaji terhadap Aidin. Manakala untuk lemak, glukosa, ujian Benedict. Okey. Jadi tadi tentang uji kaji. Okey. Alright. Ini pun ada satu lagi. Tentang uji kaji. Raja di bawah menunjukkan uji kaji ke atas sejenis makanan. So kita tengok Raja, apa yang digunakan. Dia menggunakan tabung uji yang diisi dengan iranol, kemudian digoncangkan, kemudian ditambah dengan air suling dan terjadilah larutan keruh. Jadi apakah tujuan uji kaji ini dilaksanakan? Untuk menguji apa? Kali ini Kak Wani nak minta Felicia. Tujuan uji kaji ini ialah untuk menguji kehadiran lemak. Kehadiran lemak. Sebab iranol dan air suling tu bila kita goncang, bila keruh, bila kita letakkan makanan keruh, dia akan menghasilkan
campuran itu akan keruh, menunjukkan kehadiran lemak. Okey, ataupun kita panggil sebagai ujian emulsi. Emulsi. Okey. Okey. Alright. Yang ini pula. Sorry. Okey. Rajah satu menunjukkan sejenis makanan. Makanan mudah. Makanan mudah ni maksudnya makanan segera. Yang istilah lain untuk makanan segera ialah makanan mudah yang telah dimakan oleh Zeti. Dan dia ada satu. Maknanya Zeti ni makan potato chip. Okay, ni rajah satu. Rajah dua menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan. Ini sebahagian sistem pencernaan kita dah tengok tadi kan. Betul. Di mana perut, duodenum, usus kecil. Jadi, berdasarkan rajah satu dan rajah dua, okay, yang ini soalannya huraikan. Huraikan maknanya mereka kena menerangkan lebih detail. Huraikan tindak balas enzim ke atas nutrien makanan itu. Okey. Jadi dekat sini langkah yang pertama murid kena tengok apa nutrien yang ada dalam makanan ini. Okey. Okey, apa nutrien yang ada kalau tengok? Siapa nak cuba jawab soalan yang ada 6 markah ini? Najiha? Okey. Ini saya. Okey, Najiha boleh cuba? Bahagian X dia ada karbohidrat. Bahagian X. Okey. Makanan di X. Yang ni pencernaan di X. Tapi nutrien, yang saya tanya nutrien yang ada dekat sini. Apa nutrien yang ada? Kalau kita tengok. Mungkin makanan mudah. Ya, betul. Tapi apa nutrien yang ada dekat sini? Kalau kita tengok, keropok kentang tanpa lemak. Kandungan nutrien dia ada karbohidrat, ada protein. Apa agak-agak nutrien dalam tu, Najiha? Mungkin kita boleh minta Farina untuk bantu. Karbohidrat. Karbohidrat. Okey. Okey. Satu lagi? Yang Satu ada? lagi, Najiha. Karbohidrat. Tengok dekat sini. Dekat sini. Dah ada keyword dia di situ. Dah ada key dekat sini dah. Pepton. Salah. Protein. Kan dekat sini, kandungan nutrien ada karbohidrat, ada protein. Yang tak ada dekat sini ialah lemak. Sebab keropok tanpa lemak. Jadi dekat sini murid kena tengok gambar, kaji gambar. Jadi dekat sini dia dah menyatakan bahawa tindak balas kat atas nutrien makanan di X. Jadi yang pertama kita tengok yang ada ialah karbohidrat dan protein. Kemudian apa X? Apa organ X ini? Organ X itu ialah duodenum. Jadi tanpa lemak. So bila nak menjawab bermakna dengan markah 6 markah ini, cara untuk menjawab soalan ini. Okey. Ini dia. Saya teruskan. Jadi karbohidrat atau kentang akan dicernakan oleh enzim yang tadi saya sebut pada awal-awal penerangan saya tentang pencernaan. Maka kita kena kaitkan dengan enzim yang akan bertindak balas terhadap makanan karbohidrat, yang mana selepas ditindak balas dia akan menghasilkan atau menukarkan kepada maltosa. Tadi selain daripada karbohidrat, kita tengok apa tadi? Yang ada tadi? Protein. Kak Wani pula yang jawab. Okey. Jadi protein apa pula pencernaannya? Okey, jadi protein, kenapa kita tak tulis protein? Sebab itu ialah telah ditindak balas di perut. Jadi bila dekat perut dah berlaku tindak balas, dia akan ada hasilnya. Hasil itu akan dibawa ke duodenum, yang mana duodenum menjadi pepton. Pepton akan dicerna dengan enzim. Saya highlightkan merah ni sebab nak tunjukkan itulah jawapan yang diperlukan. Jawapan yang diperlukan iaitu hasil tindak balas, enzim dan hasilnya. So hasilnya dia akan menukarkan kepada polipeptida dan asid amino. Maka 6 markah lah, iaitu bahan, enzim, hasil. Okey.
So itulah jawapan yang diperlukan apabila keluar soalan yang bertanyakan tentang apakah tindak balas. Baik. Okey, seterusnya kita juga dah tengok tentang penyerapan. Okey, untuk penyerapan soalan dia kita terpaksa patah balik penyerapan yang berlaku di Y. Y ini ialah penyerapan di usus kecil. Yang kita tengok villus tadi tu, yang struktur villus tadi. Betul. Okey. Jadi sekarang dia tanya apa pula proses penyerapan yang berlaku di Y. Jadi proses penyerapan yang berlaku di Y iaitu bahagian tu. So jawab sorry. 6 markah juga ya cikgu? Dekat sini 4. 4. 4 ke 6? 4 saya kata. Ya, 4. 4. Okey. Sebab kenapa ini bukan lagi markah? Sebab mereka telah digunakan di atas. Jadi sel epitelium strukturnya, sebab dia tanya proses yang berlaku, okey, melalui kapilari darah, ke kapilari darah, melalui vena dan disimpan dia di hati dan dikumuhkan. Okey. Jadi ini 4 markah. Biasanya kalau untuk soalan bahagian ini markah dia 10. Jadi 4 di atas, 6 di atas, 4 di bawah. Maksudnya penting lah untuk hafal setiap proses tu cikgu yang ada banyak tu. Ya, betul. Maknanya kalau tajuk pencernaan, tajuk penyerapan, mereka kena tahu proses ini daripada awal. Daripada di mulut, perut, duodenum, usus kecil, kemudian dalam usus kecil tu sendiri penyerapan yang berlaku tu, okey, setiap itu mereka kena tahu. Mereka kena tahu tindak balas, enzim, hasilnya. Alright? Okey, kita boleh teruskan ke? Okey, boleh cikgu. Okey, yang ini pula. Ni masih lagi proses pencernaan. Proses pencernaan ni boleh disoal dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk jadual, apa saja, yang penting murid kena faham. Faham macam mana bentuk soalan tu. Okey, maklumat di bawah adalah makanan dan kandungan protein. Dia dah cakap dah. Protein yang diambil oleh Azlina untuk minum pagi. Breakfast dia. Breakfast dia makan mihun goreng, dia minum susu. Dan dalam mihun goreng ada 5.5 gram protein. Dia minum susu, dalam susu ada 8.9 gram protein. Okey, so dekat sini huraikan proses pencernaan yang berlaku di perut. Kita dah belajar tadi proses pencernaan protein ada di perut, duodenum dan usus kecil. Tapi soalan sekarang ni dia memfokuskan kepada perut sahaja. Okey, perut bagi protein. 6 markah. Kenapa 6? Sebab kita tengok proses pencernaan mihun lain, proses pencernaan susu lain. Sebab enzim dia berbeza. Tindak balas juga berbeza, hasilnya juga berbeza. Okey, sebelum saya paparkan jawapan, ada siapa-siapa boleh bantu saya apa nutrien untuk pencernaan mihun goreng? Nurina, nak cuba jawab Nurina? Apa nutrien dalam pencernaan mihun goreng ya cikgu? Ya. Okey, siapa boleh bantu? Siapa boleh bagi cikgu jawapan? Farina? Enzim yang ada dalam perut. Enzim yang terdapat di perut. Enzim protein yang terdapat di perut. Pepsin. Apa dia? Enzim pepsin. Pepsin. Kalau untuk susu? Kalau untuk susu, Felicia? Enzim renin. Enzim? Renin. Okey. Ini dia. Okey. So, enzim. Okay, makan nama protein tadi, mihun goreng. Pelajar boleh tulis mihun goreng. Ataupun kalau dia nak tulis makan nama protein pun boleh. Okey. Atau mihun goreng. Akan bertindak balas enzim pepsin. So, hasil tindak balas mihun goreng dengan enzim pepsin akan menghasilkan pepton dan polipeptida. Itu hasil tindak balas dia. Okey, di perut. Manakala dia minum susu di perut, enzim yang akan bertindak balas ialah enzim renin bila minum susu atau susu protein susu atau istilah lain kita panggil kasinogen lah. Jadi enzimnya lah enzim renin, dia hasilkan, dia tukarkan kepada kesin. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, 6 markah tu ialah apa bahan makanan, apa enzim, apa hasil tindak balas. Okey, untuk itu 3 poin penting. Ya.
Okey, kalau untuk tajuk pencernaan lah yang gitu kita nak tahu. Alright. Okey, cara mereka menerangkan Okay, bagus Nurina dengan Felicia. Mereka tahu bila cikgu tanya tu. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang berikut. Okey, soalan yang ke-8. Yang ini berkaitan pula dengan diet. Tengok soalan. Raja di bawah adalah maklumat tentang Encik Arman ketika menghadiri kursus di Korea selama 6 bulan. Maknanya Encik Arman pergi ke Korea 6 bulan di sana. Okey, jadi maklumat Encik Arman, dia seorang jurutera, umur 35 tahun, agama Islam, hobi dia membaca buku tentang pemakanan, lokasi dia kilang dekat Korea. Okey, maklumat dia. Kemudian, apa makanan kegemaran? Oh, dia bawa sambal belacan, ikan bilis, kari ikan, okey, yang pack. Wow, makanan kegemaran dia sebab dia bawa. Sebab dia pergi kursus kan? Kita walaupun dia tak kata nyatakan dibawa, tapi dalam maklumat ini makanan berpack, makanan kegemaran dia bawa lah tu. Okey. Kemudian aktiviti bersama rakan dekat Korea, dia makan bersama rakan-rakan. Okey. Jadi kita bila soalan keluar, memang apabila keluar soalan yang berbentuk grafik begini, pelajar kena kaji. Ya. Dia kena fahamkan apa mesej yang nak disampaikan. Betul. Okey. Jadi soalannya, sebelum tu, boleh saya dapatkan, kita dah belajar tentang faktor, ada 8 faktor. Boleh saya dapatkan jawapan, faktor-faktor yang ada dekat sini. Okey, Balkis, faktor apa yang anda nampak dalam penyataan itu, Balkis? Faktor pertama adalah agama dan budaya. Okey. Faktor kedua, pendidikan. Dan faktor ketiga, geografi. Okey, ada 3 faktor. Jadi cikgu, sebelum kita cek jawapan Balkis betul ke tidak, kita nak berehat seketika lah. Kita bagi suspend dulu kan. Balkis jawab betul ke tidak. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini Sains Rumah Tangga, khususnya makanan dan pemakanan siri 1. Masih lagi bersama dengan Cikgu Eliza dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Baik, sekarang ni kita nak sambung dengan soalan seputar tadi. Macam Balkis dah bagi jawapan 3 faktor ya Cikgu. Jadi mari kita lihat betul atau tidak jawapan Balkis hari ini. Okey, Balkis, jawapan awak tadi agama dan budaya. Okey, betul sebab kita tengok yang inilah. Agama, budaya dia kita kalau Cik Arman ni biasanya umumnya Melayu lah, budaya orang Melayu. Kemudian tadi Balkis ada bagi tahu tentang apa tadi? Agama, budaya. Satu lagi. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Sebab pekerjaannya ni kita tahu biasanya jurutera ni pendidikan dia sampai ke peringkat tinggi lah. Jadi pendidikan. Okey. Selain daripada tu, juga boleh kita kaitkan dengan ini. Hobi dia tu dia membaca. Jadi dia ada ilmu pendidikan dia. Okey. Kemudian tadi Balkis ada sebut pasal geografi. Geografi sebab dia berada di mana? Korea. Dia berada di Korea. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak faktor yang kita lihat dengan maklumat yang diberikan dekat sini? Ada lagi ke faktor Syadatul? Mungkin nak tambah? Ada. Okey, apa faktor dia? Yang gambar nombor 2 tu kemajuan teknologi. Okey. Yang lagi satu tu keperluan sosial. Okey, kenapa dikaitkan dengan kemajuan teknologi? Sebab makanan ini berpack, berbungkus. Maknanya dengan adanya teknologi, maka makanan tu boleh dibungkus. Boleh jadi makanan segera. Kalau dulu kita kena masak, tak boleh bawa takut basi dan sebagainya kan. Tapi dengan teknologi yang ada, packaging yang cantik, jadi makanan itu boleh dibawa ke mana-mana saja kita nak pergi. Betul. Kita kaitkan dengan teknologi. Okey, dan faktor yang seterusnya ialah faktor keperluan sosial sebab dia bersosial dengan rakan-rakannya di tempat baru. Dia nak mengeratkan hubungan. Jadi dekat sini kalau kita lihat setiap bahagian ini dia ada
faktor mesej yang dia nak sampaikan, faktor pemakai yang diambil. Betul. Okey. Jadi daripada situ kita terangkan 6 faktor itu. Jadi bila kita nak kat sini markah dia 12. 12 tu maknanya ada 6 faktor plus dengan setiap faktor diterangkan. Okey, jadi cara kita nak menerangkan, kita kena kaitkan nama. Nama pada soalan itu iaitu Encik Arman. So kita kena tuliskan nama sebab soalan ini adalah soalan berkaitan dengan Encik Arman. So kita kena kaitkan. So Encik Arman beragama Islam, maka dia perlu mengambil makanan yang dibenarkan oleh Islam walaupun dia berada di mana saja. Itu penerangan dia. Ya. Okey. Jadi markah 12 markah tu faktor agama, penerangan itu untuk menerangkan dia. Okey. Kemudian budaya. Cik Arman dari Malaysia, maka budaya makanan berbeza dengan orang Korea. Oleh itu dia perlu menyesuaikan cara pemakanan dengan budaya makanan orang Korea. Penerangan dia. Okey. Seterusnya pengetahuan. Okey. Dia banyak baca buku tentang pemakanan, jadi dia mempunyai maklumat tentang pola pemakanan yang sihat. Dan seterusnya penerangan yang seterusnya kemajuan teknologi tadi. Okey. Sambal belacan, teknologi menghasilkan pelbagai makanan segera dan dia boleh membawa hingga ke Korea. Dan seterusnya keperluan sosial. Faktor keperluan sosial, penerangan dia makan bersama untuk mengeratkan hubungan mereka. Alright? Okay. Jadi itu adalah penerangan. Jadi bila soalan minta menerangkan, mereka kena cari faktor dan mereka kena menerangkan berdasarkan kepada situasi soalan itu. Alright? Okay, jadi komplit lah 12 markah kalau mereka jawab macam jawapan yang cikgu beri ni kan cikgu? Okey, baik, nampak cikgu telah banyak yang telah kita sama-sama pelajari hari ini dan cikgu pun dah bagi banyak teknik menjawab kepada semua anak murid yang sedang menyaksikan. Jadi mungkin cikgu boleh beri rumusan secara ringkas dan kata-kata terakhir kepada mereka yang menyaksikan sekarang ini. Alright. So untuk tajuk ini untuk 3 subtopik untuk tajuk makanan pemakanan, apa yang perlu anda tahu ialah yang pertama tentang maksud. Setiap jenis maksud awak kena tahu dia punya istilah dan maksud. Yang kedua, setiap makan nutrien dalam makan pemakanan anda kena tahu nama-nama nutriennya serta fungsi setiap nutrien. Seterusnya uji kaji yang dijalankan untuk mengenal pasti nutrien yang terdapat pada makanan itu. And then piramid makanan, setiap aras apa nutrien, apa kuantitinya, apa sumber makanan. Yang kelima, proses pencernaan dan penyerapan. Anda kena tahu tentang apa enzim yang ada, apa proses pencernaan dan tindak balas. Dan yang akhir sekali ialah diet, faktor diet. Okay? Faktor-faktor diet kena tahu ada 8 dan sesuaikan dengan soalan untuk kita kaitkan faktor itu. Itu sahaja rumusan yang saya buat untuk hari ini. Baik, jadi sekian saja sesi pembelajaran kita hari ini dalam subjek sains rumah tangga. Terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Eliza binti Elias dan 6 murid dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Terima kasih Nurina Tihani, Felicia Tan, Nurul Balkis, Nur Firina Shaila, Siti Nur Najihah dan Siti Syadatul. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk subjek ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Hi, I'm Siti Narashkin Binti Mama Anwar. I am one of the parents of the Form 5 students in SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. This year is going to sit for the SPM. I know that it's a very challenging year for all the students, especially the SPM candidates. I hope everybody are doing well in studies, even though they are doing a PDPR throughout the years. I'm not sure when they're going to go back to school. I would like to take this opportunity to wish good luck and do your best in the SPM, especially in the SRT subjects. Buat anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, kuatkan usaha dan teruskan semangat kalian. Walaupun kita berada di dalam situasi yang amat sukar sekarang disebabkan COVID-19, saya amat pasti anak-anak semua hebat. Anda cemerlang, hadapi dengan kesabaran dan kecekalan. Semoga anda berjaya menempuhi SPM dengan kejayaan cemerlang.
Anak-anak jangan putus asa ya. Teruskan berusaha. Berdoa, mohon restu ibu dan ayah serta guru. Selebihnya kita berserah. Selamat maju jaya.